Bonjour, kita bertemu lagi di kelas Prancis Unut. Kali ini kita akan belajar mengenai les pays et les nationalités, country et nationalities. Jadi kita akan melihat bagaimana penyebutan sebuah negara dengan menggunakan bahasa Prancis dan juga aturan untuk mengatakan kebangsaan seseorang. Kita langsung saja. Jadi le pays itu negara atau country. Jadi untuk penyebutan negara itu harus ada atau mendapat artikel atau determiner maskulin atau feminin di depannya. Dan juga tentu saja berkaitan dengan number, tunggal atau jamak negara tersebut. Jadi ini perlu diingat bahwa setiap negara sudah membawa gendernya masing-masing. Jadi harus dihafalkan. Contohnya misalnya China. Itu dia bergender feminan, jadi kita harus mengatakan negara Cina itu la Chine. Kemudian Japan itu membawa dia gendernya dalam maskulin, jadi kita harus mengatakan negara Jepang itu le Japon. Lalu Italy atau negara Italia, kita menyebutnya l'Italie. Sebenarnya Italia itu gendernya feminan, seharusnya la Italie, tapi karena Italie berawalan vokal, jadi kita menggunakan artikel definite L apostrof, jadi l'Italie. Berikutnya ada United States, ini Amerika, negara Amerika. Jadi negara Amerika ini dikatakan atau dia membawa number jamak. Jadi dia jamak, maka di sini menggunakan artikel defini le. Jadi negara Amerika itu les États-Unis. Jadi saya ulangi, les États-Unis. Ada liaison atau penyambungan antara les dan État menjadi les États, kemudian État dan Uni menjadi États-Unis. Les États-Unis. Berikutnya akan saya berikan tentang nationality-nya sekarang. Sama halnya seperti penyebutan profession, jadi untuk nationality ada bentuk maskulin dan bentuk feminin. Untuk nationality, penyebutan kebangsaan seseorang. Contohnya misalnya dia dari Amerika, berarti dia orang Amerika. Il est américain untuk subjeknya yang maskulin, dan elle est américaine untuk subjek yang feminin atau perempuan. Saya ulangi, il est américain, elle est américaine. Jadi kalau subjeknya je juga bisa, misalnya saya orang Amerika. Jadi kalau di sini saya perempuan, maka saya akan bilang je suis américaine. Ya, je suis américaine. Kemudian contoh lain misalnya negara Prancis. Jadi misalnya kita ingin mengatakan dia orang Prancis, kita akan bilang il est français untuk yang laki-laki dan elle est française untuk yang perempuan. Voici les drapeaux, bendera. Saya akan berikan contoh-contoh mungkin negara-negara yang cukup akan sering kita temukan. L'Angleterre itu Inggris. Jadi nationality-nya il est anglais dan elle est anglaise. Il est anglais, elle est anglaise. Bisa disambung seperti itu. Kemudian l'Italie, negara Italia. Tadi sudah ya. Il est italien, elle est italienne. Berikutnya ada l'Espagne. Ini adalah negara Spanyol. Il est espagnol, elle est espagnol. Jadi pengucapannya sama ini untuk maskulin dan feminin, tapi penulisannya berbeda. Ada penambahan e di belakangnya untuk yang feminin. Saya ulang, il est espagnol, elle est espagnol. Kemudian l'Allemagne, negara Jerman. Il est allemand, elle est allemande. Jadi kalau di sini ada
perbedaan tulisan dan juga perbedaan pengucapan. Untuk yang maskulang, il est allemand, jadi D-nya tidak diucapkan. Untuk yang feminang, elle est allemande, jadi D-nya menjadi diucapkan. Lalu les Pays-Bas atau negara Belanda, di sini juga Belanda, tolong diingat dia numbernya jamak. Untuk kebangsaannya, il est néerlandais untuk yang maskulang, dan elle est néerlandaise untuk yang perempuan, feminan. Kemudian le Portugal, il est portugais, elle est portugaise. Voici les drapeaux de ces pays. Berikutnya la Corée, negara Korea. Il est coréen, elle est coréenne. Le Japon, il est japonais, elle est japonaise. L'Indonésie, ini negara kita, il est indonésien, elle est indonésienne. La Chine, il est chinois, elle est chinoise. Di sini saya rangkum beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk membuat nationality dari bentuk maskulang ke bentuk feminang. Yang pertama, jika nationality-nya berakhiran konsonan D atau S atau L, itu hanya tinggal menambahkan E di belakangnya. Jadi penulisannya seperti ini, tinggal ditambahkan E. Kemudian pengucapannya ada yang berbeda, ada yang sama. Seperti di sini allemand untuk maskulang dan feminang allemande. Français, française. Espanyol, Espanyol. Yang terakhir ini sama pengucapannya, cuma penulisannya saja berbeda. Kemudian kelompok kedua, jika nationality-nya berakhiran AIN, itu untuk feminangnya itu menjadi AINE akhirannya. Contohnya Américain menjadi Américaine. Pengucapannya juga berbeda. Kemudian yang berakhiran IEN itu menjadi IENNE, jadi double N. Contohnya Italien menjadi Italienne. Australien menjadi Australienne. Jadi pengucapannya juga terlihat ada perbedaan antara maskulang dan feminang. Kemudian ada juga nationality yang jika sudah huruf akhirnya itu adalah E, maka yang feminangnya tidak perlu penambahan apa-apa lagi, jadi sama ini. Maskulang dan feminangnya sama. Contohnya adalah di sini ada Belge, feminangnya juga sama Belge. Kemudian Rus, feminangnya tetap sama Rus. Ada lagi Swiss, tetap untuk feminang Swiss. Nah, dan yang terakhir ada case spesial, itu nationality orang Turki. Untuk maskulang itu Turk dan feminangnya itu Turk. Bacanya sama tapi tulisannya berbeda. Nah, cukup sekian untuk nationality dan pays. Semoga dapat dipahami dan kalian bisa mencari lagi negara-negara lain, negaranya apa, kemudian nationality-nya apa, bentuknya baik itu bentuknya dalam maskulang ataupun feminang. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.